Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Kenapa Al-Quran sudah melarang kau buat juga? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau tu. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, syaitan kau.
Bolehkah kau mengaku murid yang guru tak pernah mengakui kau sebagai murid? Yang panggil kau murid kau sendiri. Apabila belum pernah ada guru yang memperakui kau sebagai murid, bolehkah kau mengaku sebagai murid? Oh, apabila tidak pernah Tuhan, tidak ada Tuhan yang memperakui kau sebagai hamba Tuhan, tidak pernah ada Tuhan yang mengakui kau sebagai ciptaan Tuhan, tidak pernah ada Tuhan yang mengakui kau sebagai insan, bolehkah kau mengaku sebagai insan? Apabila tidak pernah ada yang mengakui kau sebagai Islam, tidak ada yang memperakui kau sebagai Islam, bolehkah kau mengaku kau sebagai Islam? Apabila tidak pernah ada yang mengakui kau berilmu, bolehkah kau mengaku kau seorang yang berilmu? Keinginan nak belajar itu ada, keinginan nak jadi murid itu tak ada. Ingin belajar, tak nak jadi murid, tak nak belajar jadi murid. Mau jadi murid, mesti belajar, nak jadi murid. Anak. Kalau nak jadi murid, mesti belajar macam mana nak jadi murid. Paham tak? Susah kan? Susah paham kan? Bila nak jadi murid, mesti belajar macam mana nak jadi murid. Bila engkau mau jadi murid, kau mesti belajar menjadi murid. Sebelum kau jadi murid, belajar dulu bagaimana nak jadi murid. Nak makan, belajar dulu bagaimana makan. Nak makan, belajar dulu cara mau makan. Nak makan, belajar dulu cara bagaimana cara makan. Paham? Paham tak? Sudah paham? Paham kan tidak? Apa? Kalau nak belajar jadi murid, Ya. jadi murid, Ya. kena belajar menjadi murid dulu Belajar dulu bagaimana untuk menjadi murid. untuk menjadi murid. Bila kita mau menjadi murid, bila kita nak menjadi murid, mesti belajar bagaimana kaedah. Belajar jadi murid tak boleh belajar dengan guru. Guru tak boleh mengajarkan bagaimana nak jadi murid. Guru tidak mengajarkan bagaimana nak jadi murid, tak boleh. Murid itu sendiri cari tahu, dia mesti sendiri belajar bagaimana caranya dia nak menjadi murid. Guru tak boleh ajarkan. Maksudnya guru yang kita nak belajar itu. Sebab apa? Ada guru yang mengajarkan bagaimana menjadi murid. Sesiapa yang nak jadi murid, tiada belajar bagaimana nak jadi murid, dia gagal jadi murid. Mudah sekali dia gagal jadi murid. Sebab dia tidak belajar bagaimana menjadi murid. Sesiapa yang nak menjadi murid, mesti belajar dulu bagaimana kamu boleh menjadi seorang murid. Tak boleh kamu menjadi murid apabila kau belum belajar menjadi murid. Nak jadi guru, belajar dulu bagaimana menjadi seorang guru. Bukan murid aja, guru pun belajar juga nak jadi guru. Ingat murid aja kah belajar jadi murid? Guru pun belajar juga. Samakah sebelum sekolah, sebelum masuk darjah, tadika dulu,
dengan yang dia pergi darjah, dia tidak melalui tadika. Sama ke tidak? Itulah bezanya murid yang pernah belajar menjadi murid dengan murid yang tidak pernah belajar menjadi murid. Orang yang tak pernah belajar makan dengan orang yang pernah belajar nak makan itu berbeza. Orang yang pernah belajar nak mati dengan orang yang tidak pernah belajar nak mati itu berbeza. Apa tandanya? Apa cirinya seseorang nak menjadi murid? Belajar menjadi murid. Sebelum kamu menjadi murid, carilah guru yang boleh tunjuk ajar kamu, yang kamu boleh menjadi seorang murid. Carilah guru yang boleh mengajarkan kamu, yang kamu boleh menjadi seorang murid. Ada murid minta diakui jadi murid yang dia tidak pernah berjumpa dengan guru. Kenapa itu? Karena dia tidak pernah belajar menjadi murid. Karena dia belum paham bagaimana caranya menjadi murid. Dia tak paham bagaimana kaedah nak jadi murid. Dia tak mengerti bagaimana belajar menjadi murid. Dia tidak pernah berjumpa dengan guru yang mengajarkan bagaimana nak menjadi murid. Sebab selama hidupnya dia belum pernah belajar. Aku bukanlah seorang guru yang boleh mengajarkan murid nak jadi murid. Sudah paham? Apabila kau nak jadi murid, maka kau carilah seorang guru yang boleh mengajarkan kau, yang kau boleh menjadi seorang. Kebanyakan murid yang dia belum lagi paham, yang dia belum belajar menjadi murid. Kebanyakan orang nak kaya tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang yang kaya. Itulah dia tak pernah kaya. Nanti sampai subuh begitu terus. Karena aku sentiasa bagaimana caranya kau boleh paham apa yang ku sampaikan ini, sehingga kau paham apa yang nak ku sampaikan ini. Banyak jalan, banyak cara, banyak kaedah yang kau boleh paham apa yang ku sampaikan ini, sehingga kau sangat paham. Aku tidak akan berhenti memahamkan kau sebelum kau betul-betul paham apa yang ku sampaikan kepadamu. Aku tak akan berhenti. Sebelum guru menyampaikan pelajarannya, si murid ini mesti belajar menjadi seorang. Carilah guru yang guru itu pernah menjadi seorang murid, dan guru itu pernah belajar menjadi seorang murid. Apabila kau tidak berjumpa dengan guru yang pernah menjadi murid dan belum pernah menjadi seorang murid, maka dia tidak boleh mengajarkan bagaimana menjadi seorang murid. Tak pernah belajar jadi murid, macam mana kau nak ajarkan orang menjadi murid? Kau sendiri tak pernah belajar jadi murid. Kau sendiri tak pernah jadi murid. Apa lagi kau nak jadi guru pula? Orang yang tak pernah belajar memandu kereta, bolehkah mengajarkan orang memandu kereta? Tak boleh. Orang yang tidak pernah belajar menjadi murid, bolehkah dia mengajarkan orang boleh menjadi murid? Tak boleh. Tidak boleh seseorang yang belum pernah belajar menjadi murid berjumpa guru yang guru itu sudah menerima dia sebagai murid, yang guru itu boleh menerima dia sebagai murid. Paham tak maksudnya? Guru tidak boleh menerima murid, guru tidak boleh menerima seorang murid menjadi muridnya apabila si murid yang nak menjadi murid itu belum pernah belajar menjadi murid. Paham tak?
Si murid yang belajar nak jadi murid itu tidak boleh menentukan dirinya sudah menjadi murid apabila guru belum menyatakan, mengakui, menamatkan dirinya dan mengakui dirinya bahwasanya dia sudah boleh menjadi seorang murid. Setelah dia tamat menjadi murid, baru dia belajar. Kalau dia tak tamat jadi murid, susahlah dia nak diajar. Sebab dia tak pernah belajar jadi murid. Itu makanya kebanyakan murid nak jadi guru. Sebab apa? Tak pernah belajar jadi murid. Bolehkah guru mengajarkan murid yang murid itu tidak pernah mau menjadi murid? Bolehkah si murid mendapatkan kepahaman dari seorang guru yang si murid itu belum pernah menjadi murid? Paham tak? Tak paham. Bolehkah seorang murid dibagi kepahaman yang si murid itu tidak pernah mau paham? Bolehkah seorang murid dibagi makan yang si murid ini tak nak makan? Ajarkanlah makan kepada orang yang nak makan. Bagilah makan kepada orang yang mau menerima makanan. Jangan bagi makanan yang orang itu tak mau menerima pemakanan. Bagilah ilmu kepada orang yang mau berilmu. Yang belajar di hadapan guru, yang belajar jumpa guru, belum tentu kau dapat kepahaman. Apalagi kau tidak pernah berjumpa dengan guru. Mengaku murid pula. Bolehkah kau mengaku murid yang guru tak pernah mengakui kau sebagai murid? Yang panggil kau murid kau sendiri. Bolehkah? Apabila belum pernah ada guru yang memperakui kau sebagai murid, bolehkah kau mengaku sebagai murid? Apabila tidak pernah tidak ada Tuhan yang memperakui kau sebagai hamba Tuhan, tidak pernah ada Tuhan yang mengakui kau sebagai ciptaan Tuhan, tidak pernah ada Tuhan yang mengakui kau sebagai insan, bolehkah kau mengaku sebagai insan? Apabila tidak pernah ada yang mengakui kau sebagai Islam, tidak ada yang memperakui kau sebagai Islam, bolehkah kau mengaku kau sebagai Islam? Apabila tidak pernah ada yang mengakui kau berilmu, bolehkah kau mengaku kau seorang yang berilmu? Tidak akan pernah kau berilmu sebelum ada yang mempersaksikan, memperakui kau itu berilmu. Tidak akan pernah kau bertuhan sebelum Tuhan memperakui kau sebagai hamba Tuhan. Tidak akan pernah kau sebagai saksi sebelum ada saksi yang mengakui, yang menyaksikan kau sebagai saksi. Tidak akan pernah kau kenal Tuhan sebelum Tuhan mengenal diri kau. Paham? 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 Apa? Itu tadi cerita kita bagaimana nak jadi jadi si murid ni susah untuk mengambil paham perkataan si guru, sebab dia tak pernah belajar menjadi disalahkan guru. Si murid tak pernah belajar jadi murid, macam mana guru nak ajarkan kau? Macam mana guru nak bagi paham? Kau belum boleh dibagi paham. Minta paham, minta ilmu, yang kau belum boleh menerima ilmu, yang kau belum boleh menerima paham. Guru tak boleh bagi paham,
guru boleh mengajarkan bagaimana nak dapatkan paham. Guru tak boleh membagi ilmu. Guru boleh mengajarkan bagaimana murid ni boleh mendapatkan ilmu. Kaedahnya yang diajarkannya, bukan ilmu yang dibaginya. Sebagaimana guru Buicem itu juga. Guru dulu kan diajarkan kaedah bagaimana nak dapatkan ilmu. Setelah dia menjadi guru, dia pula mengajarkan kaedah bagaimana murid boleh mendapatkan ilmu. Guru mengajarkan kaedah, cara teknikalnya bagaimana nak mendapatkan paham. Wah, cantik. Dari bahasanya aja sudah berbeza dengan orang tak ada degree. Dimensi. Wah, itu bukan bahasa orang yang tak pernah menjadi murid. Inilah contoh orang pernah menjadi murid. Dari berbahasa, dari soalannya, nampak yang dia tu pernah ada degree. Apa saja mesti belajar, apa saja mesti kita belajar. Tak ada satu pun di dunia ini yang kita tidak melalui pelajaran, apa saja. Maka kau akan susah apabila sesuatu hal yang kau tidak pernah melalui dalam pelajaran, apa saja.